layakkan untuk mengundi. Selamat. Tuan Sri Speaker, Gombak dia menuduh yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan. Jadi kita ada perundangan. Tuan Sri Speaker, kita ada undang-undang. Jika sekiranya ada penipuan, buat petition. Supaya kita dapat keadilan. Sebab kalau kita ini berteriak di padang, di mana untuk minta keadilan atau minta bantuan dari luar, tidak boleh. Kita tidak boleh terima itu, Gombak. Terima kasih Kalabakan. Saya nak nyatakan fakta di sini. Petition telah pun kita buat. Pakatan Rakyat telah mengemukakan lebih 30 petition untuk membuktikan bahawa ada penipuan. Namun Kalabakan juga kena faham, UMNO pun kemukakan petition terhadap pilihan raya yang lepas. Maknanya UMNO juga mengakui ada penipuan dan kecurangan dalam proses pilihan raya yang lalu. Ini yang tak boleh kita nafikan. Kita juga gunakan saluran-saluran yang lain selain daripada petition. Kerana bukan. Kalau kita nanti Kalabakan, izinkan saya beri penjelasan terlebih dahulu. Sebab kalau kita faham proceeding petition ini, perkara yang boleh dibangkitkan adalah perkara-perkara yang khusus. Namun kita nak bicara isu yang lebih besar. Soal media yang tidak bebas. Soal sogokkan wang tunai untuk membeli undi. Soal penipuan dan kecurangan yang lain. Sebab itu kita juga menggunakan saluran Dewan Rakyat, saluran Suruhanjaya Diraja yang kita telah cadangkan. Kita guna juga Perhimpunan Aman kerana itu juga yang dijamin oleh perlembagaan. Kita bukan buat sesuatu di luar batasan perlembagaan. Saya telah nyatakan tadi, keadilan dan Pakatan Rakyat akan tetap mempertahankan perlembagaan persekutuan yang menjamin atas asas fundamental liberties kita boleh berhimpun secara aman. Apakah itu satu kesalahan? Terima kasih Gombak. Yang sebenarnya Tan Sri Speaker saya sudah nyatakan tadi. Petition kita terima. Mana pihak mau buat petition kita terima. Kita ada perundangan. Jangan di luar, teriak sana, teriak sini. Kalau kita bilang tidak ada keadilan media dan lain-lain, banyak surat khabar juga tidak keadilan. Haraka, keadilan. Semua ini memihak kepada pembangkang juga. Jadi jangan pikir bahwa mereka tidak dapat keadilan, kami dapat keadilan. Kalabakan kena faham, Harakah adalah akhbar milik parti politik. Roket milik parti politik. Suara Keadilan yang dah bertahun-tahun tak diberikan lesen adalah milik parti politik. Berbeza dengan Utusan Malaysia. Berbeza dengan televisyen, TV3, TV1 dan RTM. Itu adalah media perdana yang diasaskan atas pembayar cukai. Tetapi menjadi lidah parti politik UMNO dan Barisan Nasional. Jadi Kalabakan kena bezakan. Kerana terlalu lama bergelumang dengan UMNO, Kalabakan gagal membezakan di antara lidah politik dengan media perdana. Ya, Shah Alam. Boleh. Shah Alam lah. Boleh dulu. Kalabakan dah 3 kali dah. Shah Alam. Shah Alam lepas tu Sepang ya. Boleh. Baik, terima kasih Gombak. Saya rasa dalam persoalan pilihan raya yang adanya penipuan ini, ianya bukan perkara yang baru. Apa yang telah berlaku di Sabah dengan terbentuknya RCI yang telah mendedahkan bolehkah Alilan Berhormat bolehkah Alilan Berhormat perkataan penipuan itu kadang-kadang apabila saya dengar saya bolehkah diubah tindakan yang menimbulkan ketidakpuasan, bolehkah begitu biar dia panjang sikit. Ketidaktelusan dan kepincangan yang telah berlaku di dalam proses pilihan raya di Malaysia bukan merupakan satu perkara yang baru. Ianya pernah berlaku pada tahun 90-an di Sabah. Dan apabila dibentuknya RCI, ianya merupakan fakta yang terbukti. Hanya malangnya di negara Malaysia, apabila ada
kepincangan dan ketidaktelusan itu, ianya memakan masa sehingga 20 tahun barulah ianya dapat dibawa ke tempat mahkamah dan perbicaraan. Maka inilah apa yang dilakukan di dalam Blackout 505. Rakyat mahu menzahirkan ketidakpuasan hati mereka terhadap persoalan ketidaktelusan dan kepincangan itu. Dan inilah saya rasa di antara aspek-aspek pilihan raya yang ingin kita pertikaikan. Bagaimana pandangan Gombak berhubung ini? Gombak, bagi saya sejak. Sebelum jawab, boleh ya? Ya, Sepang. Okay. Terima kasih Gombak. Terima kasih Ketua. Kalabakan telah menyatakan bahawa kalau tak puas hati file petition. Saya tak pastilah sama ada dia tahu tentang undang-undang petition ini. Berdasarkan undang-undang petition ini, kalabakan untuk maklumatlah bahawa alasan untuk mencabar pilihan raya ini hanya terhad di bawah Seksyen 32 A sampai E. Dan berdasarkan undang-undang Seksyen 32 antaranya B ni, kalaupun kita dapat membuktikan adanya pelanggaran undang-undang itu, selalunya petition ditolak kerana dia gagal menjejaskan keputusan. Malangnya, mahkamah di Malaysia ini masih lagi berpegang kepada keputusan yang tidak popular. Sedangkan keputusan di mahkamah di Commonwealth countries ini kebanyakannya mengatakan bahawa apabila berlakunya pelanggaran undang-undang secara substansial, sama ada menjejas atau tidak menjejas keputusan, dia adalah mencemarkan proses pilihan raya. Maka sepatutnya pilihan raya baru diadakan. Tapi di Malaysia, masih lagi keputusan kita mengikut keputusan yang tidak popular, yang tidak mengikut dengan negara yang bertamadun. Inilah kekangan yang kita tak boleh nak suarakan pelanggaran kepincangan pilihan raya melalui mahkamah. Jadi kena faham tu kalabakan. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Pandangan seorang peguam yang cukup baik dengan fakta yang jelas, dan saya masukkan hujah Sepang tadi sebahagian daripada perbahasan saya pada petang ini. Masih Gombak, boleh sambung nanti sebelah tengah hari. You ada 10 minit lagi. Tapi oleh kerana Tan Sri Yang di-Pertua minta guna istilah yang lebih panjang, elok masa pun dipanjangkan Yang di-Pertua. Sebab kalau tidak saya guna penipuan tu kurang daripada 1 saat. Tapi kalau menimbulkan ketidakpuasan itu sudah 5 saat. 10 minit nanti sebelah tengah hari. Dan ingat, saya mau Gombak, Pokok Sena sama Seremban jumpa saya selepas ini. Terima kasih. Ahli yang berhormat, kita tangguhkan masyarakat sehingga jam 2.30 petang nanti masih.